Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar. Saya Nazmi, wakil dari Jabatan ICT UPTM. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada pelajar semua tentang ICT di UPTM. Okey, sebelum kita mula, ini adalah carta kaki tangan untuk staf yang terdapat di Jabatan ICT UPTM. Okey, di sini kita terdapat beberapa kemudahan yang kami sediakan. Yang pertama adalah makmal komputer. Di sini kita ada 13 makmal komputer dan ini adalah salah satu makmal kita lah. Okey, kemudian kami juga ada sediakan kemudahan internet dan wifi di college dan juga di asrama. And then kita juga ada sediakan kemudahan kaunter pinjaman barangan ICT. Salah satu barang-barang yang biasanya pelajar pinjam adalah projektor, HDMI kabel dan juga laptop. Okay, next adalah laman web universiti. So link boleh akses link tersebut. Okay, apabila pelajar semua masuk ke laman web universiti, pelajar akan di-redirect ke page inilah seperti yang dapat dalam slide ni. So di sini pelajar boleh akses pelbagai jenis maklumat dan biasanya pelajar akan terus ke student portal punya page. Di student portal punya page, di situ pelajar boleh akses macam-macam jenis maklumat lah. Antaranya adalah MyCMS, LMS, email pelajar, laman web perpustakaan, kalender akademik dan juga buku peraturan ataupun handbook lah. So biasanya pelajar akan akses maklumat-maklumat inilah di laman universiti. Okay, next MyCMS. Okay, MyCMS ni pelajar boleh login menggunakan email rasmi pelajar. Okey. Email rasmi pelajar, okey, sebagai contoh di dalam slide inilah. So contohnya email rasmi pelajar adalah bermula dengan KL dan diikuti dengan nombor ID pelajar @student.uptm.edu.my. Kemudian untuk password pula pelajar boleh masukkan nombor kad pengenalan pelajar tanpa dash. Okey. Apabila pelajar telah masuk ke dah login ke MyCMS, okey, ini adalah contoh interface yang pelajar akan nampaklah apabila dah login ke MyCMS. Okey, di sini adalah kita ada subject slip punya interface, and then exam slip, kemudian result slip, kemudian student instructor evaluation dan juga account statement. Di sini pelajar boleh lihat ada dua lagi interface yang terdapat di MyCMS, iaitu personal information dan juga parent information lah. Dua ni adalah info tentang pelajar lah, biasalah. Okey, kemudian email pelajar. Untuk email pelajar, macam yang saya dah bagi tahu tadi, contohnya adalah KL dan juga diikuti dengan nombor ID pelajar @student.uptm.edu.my. Dan password adalah IC tanpa dash. Apabila pelajar dah sign in ke email tersebut, pelajar perlu menggunakan telefon untuk first time saja, untuk kali pertama. Pelajar perlu login menggunakan telefon bimbit dan kemudian membuat two-step verification. Okey, untuk two-step verification tu, saya akan tunjukkan kepada anda video langkah-langkah untuk set up two-step verification tersebut. 2FA, Two-Factor Authentication Google ialah satu lapisan keselamatan tambahan yang digunakan untuk melindungi akaun anda daripada capaian yang tidak sah, walaupun jika kata laluan anda diketahui oleh orang lain. Pertama, pelajar perlu membuka Gmail di telefon sendiri. Masukkan email pelajar dimulakan dengan KL. Nombor ID tanpa menggunakan AM dan @student.uptm.edu.my. Tekan Next. Masukkan kata laluan secara lalai. Kata laluan adalah nombor IC pelajar tanpa tanda dash. Seterusnya, tekan pada akaun Google pelajar.
tekan Manage your Google account. Slide ke kanan dan cari Security. Scroll ke bawah dan tekan Two-Step Verification. Google akan meminta pelajar untuk masukkan kata laluan semula. Tekan pada Turn on Two-Step Verification. Selepas itu, tekan pada Authenticator. Tekan Setup Authenticator. Pop-up QR code akan muncul, tekan pada Cannot scan it. Arahan untuk menyediakan aplikasi Authenticator akan muncul. Kembali ke home screen pelajar. Pelajar perlu memuat turun aplikasi Google Authenticator pada aplikasi App Store ataupun Play Store untuk menggunakan Android. Setelah selesai memuat turun, pelajar perlu masuk ke dalam Google Authenticator dan tekan butang Add a Code dan Enter a Setup Key. Pelajar perlu copy kod yang tertera pada Gmail pelajar sebelum itu dan pastekan kod tersebut ke dalam aplikasi Google Authenticator. Pada ruangan Account Name, pelajar perlu letak nama email kod student UPTM, kemudian tekan butang Add. Kembali ke Gmail, pelajar perlu tekan Next dan masukkan kod yang tertera di aplikasi Google Authenticator. Tekan Verify. Aplikasi Google Authenticator pelajar telah berjaya. Okay, next kita proceed kepada Wi-Fi KPTM. Okay, untuk Wi-Fi, apabila pelajar nak akses Wi-Fi, pelajar perlulah memilih SSID KPTM Wi-Fi, dan apabila pelajar telah tekan button connect, dan pelajar akan di-redirect ke portal Wi-Fi. Di sini adalah portal di mana pelajar perlu masukkan nombor ID pelajar, iaitu contohnya KL diikuti dengan nombor student. Untuk password pula kita set kepada default, iaitu KPTM 123. Right, next kita proceed kepada Learning Management System ataupun LMS lah. Okay, untuk LMS ni dia untuk login dia adalah menggunakan nombor ID pelajar juga. Contohnya adalah AM diikuti dengan nombor ID pelajar. Kemudian password kita set kepada default, iaitu 1234. Okay, LMS ni adalah dia tempat adalah di mana biasanya pensyarah-pensyarah akan masukkan sama ada notes ataupun quiz ataupun apa-apa task lah yang akan diberi kepada pelajar. Jadi pelajar boleh akses task tersebut ataupun notes tersebut di LMS. Okey. Okey, sekian sahaja daripada Jabatan ICT UPTM. Sekiranya pelajar terdapat sebarang persoalan ataupun masalah, boleh email ke ict@uptm.edu.my. Di dalam email tersebut silalah sertakan nama, nombor ID dan apa masalah yang pelajar hadapi. Okey. Sangat juga digalakkan jika pelajar terdapat masalah, berikanlah screenshot error ataupun masalah yang timbul supaya kami mudah untuk menyelesaikan masalah anda. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.